persaudaraan. Okey. Cerita tentang persaudaraan. By continuing in the meeting, you are set to be recorded. Okey. Tentang persaudaraan. Di antara adab-adab bersaudara telah kita bincangkan yang lalu, iaitu mestilah menjaga menyatukan manusia. Jika ada masalah, maka carilah orang tengah yang boleh dipercayai, mahkamah dan sebagainya. Dan menganggap persaudaraan itu ataupun saudara itu seperti pertalian darah adik-beradik dan ikhwah, merujuk kepada pertalian yang sangat rapat, ikhwah. Dan last week kita dah masuk ayat yang ke-11. Cerita kita tentang jangan kita mengata ataupun adab kepada lisan, menjaga lisan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. So, kita dah bincang di antara perbincangan kita, satunya yang di antara yang perlu kita selalu ingat dalam bacaan kita ayat yang ke-11 ini, di antara ayat-ayat yang mempunyai bacaan yang khusus, iaitu sebutan apa nama tu? Wa bil al bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Okay. So, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi, kita bincang tentang jangan mengata ataupun jangan memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik satu dengan yang lain. Tentang gelaran, saya ingat kita share ataupun kita ambil juga tentang kita punya perbahasan dalam bahasa Arab. Gelaran, nama, lakab, kunyah. Nama, saya start daripada nama lah. Nama ataupun isim semua orang tahu. Nama yang biasa ni ataupun sebutan kita panggilan ni, ini adalah nama. Nama yang terbaik nama yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nama yang terbaik adalah seperti nama Abdullah, Abdul Rahman, kan? Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, yang merujuk kepada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan antara nama-nama yang terbaik. Dalam hadis yang lain Nabi sebut nama adalah doa. Maka berilah nama yang baik dan panggilan yang baik, kerana nama tersebut adalah doa. Doa bermaksud panggilan baik, maka doa kita akan jadi baik. Habis tu Ustaz, kalau nama dah cantik Ustaz, nama baik tapi panggil tak macam mana doa. Itu atas diri sendirilah kan. Yang penting nama yang utama tu kita dah jaga, dan doa kita tu, panggilan kita, maka panggillah yang baik-baik. Intan Payung kan, dulu Intan Payung. Lagi apa? Si Comel. Tapi bak kata orang, setengah-setengah orang kata apa, hati-hatilah panggilan nama kan. Nanti nak panggil isteri, panggil anak-anak, hai Comel, kucing yang datang kan, sebab kucing pun nama Comel. Okey, so nama adalah panggilan, nama biasa kan. Noh Farid Omar contohnya. Lakab, kita discuss balik lakab, sebab benda ni saja dah saya nak kongsi, sebab ni antara sunnah Nabi SAW. Nabi pun ada kunyah, Nabi pun ada lakab. Kunyah maksud benda yang berkaitan dengan diri, yang ada hubungan, contohnya macam hubungan keluarga, nama kan, benda yang nisbah pada nama. Biasa orang Arab ni jangan pakai anak lelaki ataupun anak perempuan yang sulung. Jangan pakai anak perempuan yang sulung. Contohnya Umar bin Khattab an Abi Hafsin, dan gelaran dia adalah Abi Hafs. Abi Hafs, bapa kepada Hafs, maksudnya Hafsah, anak beliau yang berkahwin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sulung kan. Jadi saja saya kongsi, kalaulah anak sulung Umar adalah Hafsah, maka mana cerita yang kata Omar tersebut pernah bunuh anak kan, pernah bunuh anak. So anak dia adalah yang pertama sekali adalah Hafsah, dan kemudian dia anak-anak Omar bin Khattab. Jadi macam mana pula orang cerita kata Omar ni dulu zaman jahiliah, siap ada cerita Omar masa Islam dia menangis teringatkan anak kecil dia,
Sebab dulu dia zalim, dia pernah bunuh anak kecil dia, diletakkan dalam timbunan pasir. Sebab budaya Arab jahiliah kan dulu, bunuh anak perempuan. So kisah tersebut dah dibincangkan lama lah dalam bentuk ilmiah, maka kisah tersebut tak benar. Kan? Adapun Omar kekal dengan gelaran dia, Abu Hafs. Anak dia yang pertama adalah Hafsah dan begitulah anak-anak yang seterusnya. Tak ada dia pun pernah bunuh anak perempuan. Cuma kejadian bunuh anak perempuan ni biasa di kalangan Arab jahiliah. Tapi Omar bin Khattab tak pernah buat begitu. Okey. Um, Kalau saya anak lelaki sulung Okashah kan. Jadi Abu Okashah. Lakab itu kunyah. Lakab gelaran-gelaran yang diberikan. Doktor ni dikira lakab lah. Doktor kan. Kat sini kata apa? Setiap ungkapan merujuk kepada kehebatan atau kekurangan. Seperti yang bijaksana ataupun yang bermati hitam bulat. Banyak mati hitam banyak ni maksudnya mati hitam yang bulat. Doktor, profesor ke, ini adalah lakab. Dinisbahkan kepada Al-Hafiz. Itu pun lakab juga. Al-Asad, si singa. Itulah semuanya adalah lakab. Dan lakab ni Nabi SAW pada satu kisah dengan Aisyah radhiyallahu anha bahawa Aisyah dia punya apa? Antara gelaran dia Humairah. Humairah bukan Humairah sebenarnya, Humairah. Ra Humairah. Hamra jadi Humairah. Hamra ahmar merah. Hamra ahmar merah. Humairah kemerah-merahan. Tak jadi merah sangat, baru nak jadi merah. Warna pink kot. Macam tu lah. Warna pink lah. Yelah, tak jadi merah kan, pink. Gelaran. Itu lakab ke kunyah, itu adalah lakab. Adalah lakab. Adapun kunyahnya, kunyah Aisyah apa? Iaitu, kunyah dia adalah, dia panggil apa? Ummu Abdillah. Itu adalah lakab kepada Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun dia tak ada anak, tapi dia ambil anak saudaranya lalu digelarkan kepada dirinya. Anak saudaranya nama dia Abdullah bin Zubair. Anak kepada Asma bin Abi Bakar. Asma berkahwin dengan Zubair Al-Awwam, sahabat Nabi. Tapi akhirnya bercerai lah. Kan, antara Zubair dengan Asma. Ada anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dia anak kepada Asma dan Zubair, tapi gelaran diberikan juga kepada Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Aisyah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia kata ramai sahabat dia, semua sahabat dia ada panggilan. Maksudnya kunyah lah, semua orang ada anak tapi dia tak ada anak. Itu maksudnya kat sini. Maka Rasulullah pun berkata, faktuni, dia kata, faktani bibnika Abdillah. Maka gelarkanlah, panggillah dirimu dengan anak saudaramu, kata Rasulullah, mencadangkan iaitu nama Abdullah, kan, Abdullah bin Zubair. Jadi jadilah Ummu Abdillah, gelaran kunyah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Maksudnya di sini sunnah tu sebab Nabi pun menggalakkan orang ada 2-3 nama menjadi doa kepadanya. Itulah. Okey. Tambahan pula, kebiasaan kunyah atau panggilan ini digunakan pada anak yang paling tua. Ini berdasarkan kepada soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hani, kepada ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menukar namanya kepada Abu Al-Hakam. Hani tukar nama kepada Abu Al-Hakam. Fama lakam qala li Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Nama anak dia ada 3. Nama anak si Abu Al-Hakam ni. Ada nama dia Shuraih. Shuraih ni orang yang petah berkata-kata, tapi dia pandai jaga tutur kata. Shuraih kan. Mana tahu berkenan nak cucu nanti ke, anak dah lepas dah. Shuraih kan, orang yang petah berkata-kata tapi sopan. Syarih, orang yang banyak cakap kan. Popek tu Syarih. Shuraih dia banyak cakap tapi terkawal, terjaga. Wa Muslim wa Abdullah. Qala faman akbaruhum, Nabi tanya yang mana paling sulung? Qultu Shuraih. Maka jawab Abul Hakam, iaitu Shuraih yang sulung. Qala fa anta Abu Shuraih. So Nabi berkata, adakah kamu mempunyai anak? Abul Hakam nak tukar nama. Dia nak nama lain, Abul Hakam. Sebab Al-Hakam ni adalah apa? Abul Hakam. Hakam ni adalah di antara nama berhala kepada salah seorang sahabat dulu. Dia bagi berhala dekat Mekah
Lepas tu berhala tersebut jadilah gelaran kepada dia. Orang nak pergi berhala tu maka akan panggil dia. Hanik nama dia. Jadi orang dah biasa gelarkan dia gelaran kepada si berhala tadi. Abul Hakam, Abul Hakam. Kan? Jadi bila dia masuk Islam dia tak nak kaitan dengan berhala yang pernah diberikan dulu. Lepas tu Nabi pun nak tukarkan gelaran dia. Nabi pun tanya, kamu ada anak? Ada. Syuraih, Muslim, wa Abdullah. Nabi tanya, yang mana paling tua yang daripada kalangan mereka? Beliau pun menjawab, Syuraih. Lalu baginda SAW pun bersabda, maka dengan itu kamu adalah Abu Syuraih. Abu Syuraih. Di Malaysia tak berapa nak pakai lah kot gelaran-gelaran Abu ni. Adalah saya jumpa Abu. Saya pun tak pakai. Kawan-kawan saya adalah semangat pakai. Tapi saya tak berapa pakai. Kecuali kalau saya pergi ke Saudi. Kan? Saya akan pergi ke Saudi. Saya akan pakailah Abu Uqashah. Kan? Abu Uqashah. Sebab orang Saudi ni dia agak kagum dengan nama Uqashah. Uqashah ni nama-nama. Sorry lah cerita. Uqashah ni di kalangan orang Arab. Dia akan namakan anak yang sebenarnya geng-geng kayangan lah orang kata. Kalau geng-geng biasa ni nama anak Muhammad, nama anak Abdullah. Geng-geng kayangan, kerabat-kerabat dia akan namakan anak dia Uqashah. So kalau saya pergi sana, orang panggil Abu Uqashah tu orang rasa macam, ini geng kayangan daripada Malaysia ni. So macam tu lah. Okay, tapi saya tak pakai kat Malaysia. Tapi negara Arab saya akan pakai. Sebab kita akan dapat privilege, kelebihan dekat situ. Orang akan layan kita kan. Bila kita pergi sesuatu tempat, orang akan ingat, ini geng kayangan datang tempat aku ni, Abu Uqashah. Okay. So cerita pasal lakop dan kunyah. So kalau belah mungkin tak ada kaitan sangat, tapi tak apalah, ini kira info menarik lah untuk diketahui. Nama-nama yang ada dan bagaimanakah kehidupan Nabi SAW. Sebab tu kita banyak jumpa hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud. Orang Arab tak pakai nama sendiri. Tapi kat kita ni perbahasan ni macam tak berapa penting. Sebab semua orang pakai nama sendiri. Ada pun tukar-tukar sikit-sikit lah kan. Nama Nabila tapi panggil Bella macam tu kan. Lepas tu Bella. Ataupun netizen panggil Nab. Itulah. Okey, di samping itu dibolehkan untuk menggunakan kunyah walaupun belum berkahwin ataupun belum mempunyai anak. Macam tadilah ada contoh dalam hal kunyah bagi Imam Nawawi. Imam Nawawi kan? Lagilah An-Nawawi, guna nama tempat lagi. Imam Nawawi di kampung Nawa. Jadi nama dia Imam An-Nawawi. Nama dia Abu Zakaria. Tapi dia tak pernah berkahwin pun. Imam Nawawi dia meninggal muda, umur 40-an. Tetapi menghasilkan kitab-kitab yang banyak dan berkualiti, menjadi kajian para sarjana sampai hari ini dengan penuh kemas dengan metodologi-metodologi yang tersusun. Imam Nawawi ni. Ada je kajian-kajian pasal dia. Tak pernah kahwin kan. Sedangkan beliau tergolong kalangan ulama tak pernah berkahwin. Ada orang yang pernah mengkritik Imam Nawawi. Dia kata, apa Imam Nawawi? Nama ni Imam Sunnah, kaji pasal hadis tapi tak berkahwin. Tapi dijawab oleh ramai ulama lain. Dia tak kahwin, tengok hasil dia macam mana. Dalam umur 40-an dia menghasilkan tak kurang 35 kitab yang besar. Yang biasa kita tahu kat Malaysia kitab hadis 40 lah. Dia 40. Sebenarnya banyak lagi. Ya, terutamanya pada saya kitab Imam Nawawi ni agak akademik untuk para pengguna-pengguna, lebih kepada pengguna-pengguna akademik ataupun pelajar-pelajar pengaji Islam menjadikan sebagai rujukan kitab fiqh, kitab hadis dan sebagainya. Yang orang tahu kitab yang syarah umum tu lah hadis 40. Okey. Abu Zakaria tak pernah kahwin pun tapi pakai. So ni biasalah tu. Kalangan okey, antara dalilnya telah berkata Umar radhiyallahu anhu kepada Suhaib, mengapa kamu digelar Suhaib? Dia tak pernah kahwin juga. Suhaib. Suhaib siapa kat sini? Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ni seorang pemanah yang hebat. Zaman Nabi SAW dia antara pemanah yang hebat. Sharpshooter. Pada zaman Rasul SAW belum berkahwin pada masa tersebut. Tapi gelaran dia adalah Abu Yahya. Kan? Dia suka gunakan gelaran dia Abu Yahya. Maka jawab Suhaib, kannani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Yahya. Kerana Rasulullah SAW telah memberikan gelaran kepadanya dengan gelaran kepadaku Abu Yahya. Abu Yahya. Tak ada anak lagi, tapi nanti dia akan namakan anak dia Yahya lah. Okey, sambungan. So itu lakab, kunyah. Sebab itu dalam
dalam kita mempelajari hidup ni kan, berkomunikasi dengan orang kena bijaksana lah. Jangan sesuka hati orang. Di Malaysia okeylah kenalan kita yang kenal kan. Di tempat-tempat tertentu jangan, ataupun di Indonesia jangan suka hati panggil orang Radin kan, walaupun nama dia ada Radin sekian-sekian. Kena kena lihatlah riak wajah dia. Radin ni bila dia dalam keluarga dia saja baru dia akan panggil Radin kan, dalam dia punya kelompok dia. Madin-madis dia akan panggil Radin. Radin Nurul Hana, contoh ni kan. Radin Hana. So jangan buat lawak tiba-tiba panggil Radin lah. So nanti tak nampak tak bijak dekat situ lah. Okay, so samalah keadaan orang Arab, dia sukalah gelaran-gelaran. Okay, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Ayat ni agak susah sikit nak syarah. Ada dua perbahasan ulama kata, dua maksud yang sering dibahaskan. Yang pertama, dilarang memberi gelaran, memanggil seseorang dengan panggilan luar daripada iman. Saya ulang sekali lagi. Dilarang memberi gelaran, memanggil seseorang dengan panggilan luar daripada iman. Hei si kafir kan. Hei munafik kan, macam tu. Ataupun kau ni fasik betul kan, gitu. Ataupun gelar orang dalam suatu ni kan, ni hukum dia, geng-geng ni adalah geng-geng kafir, kita kata. Bi'salismul fusuq, itu seburuk-buruk gelaran, seburuk-buruk gelaran. Bi'salismu, seburuk-buruk gelaran. Kata ulama yang dalam mazhab bacaan kita, bi'salismul fusuq, bi'salis tu menjadi hilangnya hamzah sebab betapa Tuhan tidak menyukai panggilan-panggilan orang yang memanggil seseorang di luar daripada panggilan iman. Di luar panggilan iman. So, kalau dia memang non-Muslim, boleh tak Ustaz nak panggil dia ini orang kafir? Ini adalah kepada siapa? Kepada orang beriman. Kan ayat kita cerita pasal ya ayyuhallazina amanu innamal mu'minun. Ni kisah semua ni pasal orang beriman. Yang kisah kita cerita ni pasal orang beriman. Tapi kalau orang bukan Islam, atas kebijaksanaan lah. Kita bukan nak kata kita nak menjaga kekufuran dia. Tapi kita ni sebagai orang Islam yang sentiasa kena tahu di mana adab dan di manakah waktu untuk kita berkata dengan buruk ataupun dengan baik. Contohnya saya nak kata isu orang kata nak panggil kafir ke ataupun non-Muslim. Non-Muslim. Jadi terpulanglah kan. Kalau dalam saya punya kuliah-kuliah, saya bila bertemu dengan orang Islam dalam kuliah, saya akan gunakan perkataan yang spesifik, which is adalah kafir. Kan kafir. Kafir ni pada perkataan kafara. Kafara kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila guna perkataan spesifik tu, dia lebih dekat dengan orang Islam. Sampai orang Islam tahu membezakan antara Muslim dengan kafir. Tapi kadang-kadang kat luar pun saya mengguna juga perkataan non-Muslim. So, atas kebijaksanaan lah. Cuma apabila kita memanggil dia non-Muslim, tidaklah kita mengiktiraf. Dalam hati kita bukanlah mengiktiraf kekufuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun satu perkara yang besar yang perlu kita jaga. Yang perlu kita jaga. Jangan kita ni bermudah-mudahan dengan isu kafir dan Muslim. Saya bagi contoh dalam keadaan kita meletakkan hati, kegaguman dan sebagainya. Kita kena tahu apa pun, walaupun orang Islam itu jahat, fasik, fajir. Jahat maksud saya fasik, buat dosa kecil berterusan. Macam kita lah, ada dia dosa kecil kita. Ataupun buat fajir, buat maksiat besar. Suka minum arak, suka buat dosa-dosa besar, fajir yang kena bertaubat secara khusus tentang dosa-dosa ini tersebut. Maka itu satu kesalahan lah. Tetapi tidaklah meletakkan kita sewenang-wenangnya untuk melihat kekufuran pada Allah tu satu benda kecil. Contohnya orang yang bukan Islam, kafir ataupun bahasa lembut kita panggilan Muslim. Dia baik dan sebagainya. Tetap kita kena tahu bahawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia melakukan kekufuran. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu, kufur kepada Allah, adalah kekufuran yang besar.
adalah kekufuran yang besar. So itu di antara apa? Di antara perkara yang perlu kita jaga kan. Jangan kita rasa macam alah dia ni penting dia tak Islam itu je kan. Tak Islam tu adalah satu perkara yang besar. Yang patut kita tahu dalam Al-Quran Tuhan sebut apa? Di antara musuh-musuh Allah kan. Iaitu orang-orang yang orang-orang yang kufur, orang yang kafir kepadanya. So memanglah mereka ni baik di atas dunia, tetapi di sisi Allah mereka melakukan kesalahan yang amat besar, melakukan kufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So tu saya kata tadi, tidak memanggil orang Islam dengan gelaran yang fasik keluar daripada iman. Yang kedua, kalau kita memanggil orang bukan Islam pun bukanlah kerana dengan kesopanan dan Muslim istilahnya, bukanlah kerana kita nak mengiktiraf ataupun hati kita ni rasa senang dengan kekufuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bi salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan yang buruk sesudah iman, kata Allah Taala. Iaitu Tuhan nak kata, barang siapa yang memanggil sedemikian, panggil orang lain dengan gelaran yang buruk, kan? Dengan gelaran yang buruk. Uh, apa gelaran yang buruk? Si hitam. Contohlah di hitam. Si hitam. Gelaran-gelaran. Macam-macam lah. Kan? Maka kata Allah, ia telah melakukan kefasikan. Jadi sesudah iman. Maksudnya, seburuk-buruk panggilan yang berlaku tersebut akan berlaku sesudah iman. Maksudnya orang yang memanggil tersebut akan ada masalah iman dia, maka segera perlu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So panggil orang dengan perkataan-perkataan yang buruk ni adalah mendatangkan kefasikan, perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, ingat tak masa kita kecil-kecil tu, bila ada orang ejek kita, kita nak diajar bersabar oleh guru kita, mak kita, ayah kita. Tak apa, orang tu ejek tu, biarlah, sebenarnya orang tu yang sifat dan dalam Al-Quran, sifat zalim ini Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Setara dengan sifat orang yang melakukan syirik. Kan? Inna syirka la zulmun azim. Inna, tak puas hati saya bagi ayat je lah. Surah Luqman 31-13. Luqman. Oh, ini dia. Syirik. Kezaliman yang paling besar apa dia? Firman Allah surah Luqman surah 31 ayat 13. Apa kezaliman yang paling besar? Bukan pergi penjarakan orang, bukan pergi rampas harta orang. Benda yang kezaliman yang besar ni dekat, yang bahaya pada kita, kan? Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. La zulmun, ada la tu tambahan, menunjukkan benar-benar kezaliman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak dia. Siapa Luqman ni? Luqman Al-Hakim. Semasa ia memberi nasihat kepada anaknya, beberapa nasihat Luqman kan. Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan, janganlah kamu tu syirik, jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. La zulmun ni dalam bahasa Arab menunjukkan kezaliman yang paling besar. La zulmun azim. So, syirik adalah kezaliman yang besar yang dianggap setara satu dengan yang lain. Kezaliman dan syirik ini, kan? Maka kefasikan ini diberikan cerita sebagai orang yang zalim, maka setara dengan orang-orang yang melakukan syirik, maka mestilah selalu ataupun cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti yang selalu disebutkan oleh orang lama apa dia? Iaitu menghina manusia lain bererti dia autocorrect. Bererti menghina ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kutuk orang lain tersebut, maka sebenarnya dia menghina ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. So, habis yang ayat yang ke-11 ni, cerita kita kisah tentang apa? Kena ingat balik kita berada dalam surah Hujurat, dalam
dalam bilik, kan, hujurat bilik, dalam perbincangan kita dalam bilik kita berkaitan tentang persaudaraan. Dalam ayat yang kita tengok balik kat sini. Surah Hujurat, sebelum kita pergi pada ibrah ataupun ada soalan-soalan yang lain, kita tengok sikit. So, kita dekat perbincangan ayat yang berapa sebelum ni? Ayat yang ayat ke-9. Cerita tentang perpaduan, persaudaraan. Ayat ke-9 kata apa? Kalau dua berperang di antara mukmin, maka saudarakan. Maka kita hubungkan kembali. Ayat yang ke-10, jaga persaudaraan seumpama seperti pertalian darah satu dengan yang lain, dan jaga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-11, persaudaraan apa dia? Jaga lisan. Jangan kutuk mengutuk, kan, satu dengan yang lain, merendahkan orang-orang yang lain. Pertama tadi apa? Jangan merendahkan. La yaskhar. Jangan kamu cemuh, merendah-rendahkan lelaki-lelaki, jangan merendahkan lelaki lain. Perempuan-perempuan pun jangan merendahkan perempuan-perempuan yang lain. Dan jangan kamu beri gelaran-gelaran yang buruk kepada mereka. Gelar-gelar dengan benda-benda yang tak baik. Dan memberikan gelar-gelaran yang jauh daripada iman, maka sebenarnya memberikan kita kefasikan juga. Maka jika kita lakukan pun, wahai orang beriman, apa dia? Segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nanti akan ada lagi sambungan selepas ini, cerita pasal hubungan di antara manusia, iaitu orang beriman dengan orang beriman. Ayat yang ke-12, iaitu untuk menjaga sangkaan-sangkaan. Dah makin deep ni, kan. Mula sekarang kita jaga lisan dulu. Sekarang nak jaga hati pula, kan. Kadang-kadang mulut boleh diam, hati geramnya aku, kan. Diam aja, tapi dalam hati macam bagus je hati. Ayat yang ke-12, so dah makin akan pergi lebih menjaga lisan pula, menjaga dalaman kita pula lepas ni. So saya nak pergi pada beberapa ibrah pengajaran kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, ayat ini termasuk salah satu tarbiyah bagi orang yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam, kita tambah sikit, dalam bab persaudaraan sesama mukmin, sesama orang beriman. Mukimin, orang beriman lah, mukmin. Kalau Muslim, orang Islam. Tapi ni lebih atas lagi, jaga hubungan di antara orang-orang mukmin. Jadi ayat ini termasuk salah satu tarbiyah. Tarbiyah kita apa? Latihan akhlak kepada orang-orang beriman, terutamanya menjaga persaudaraan di antara orang-orang Islam. Maka jagalah hari ini apa dia? Jaga lisan kita. Jaga lisan. Okey. Yang kedua, di dalam ayat ke-11, kita dah bincang tapi saya syarah lebih sikit. Begini. Di dalam ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu Wa Taala menyenaraikan beberapa bentuk kejahatan lisan. Di antaranya rendah-rendahkan orang lain. Lagi apa? Dia lah merendahkan, menghina, mencemuh mereka. Yang biasanya sikap tersebut akan datang kerana apa? Sombong dan angkuh kepada ada sikap sombong dan angkuh lah dalam jiwa dia. Rasa dia best, kan? Merendahkan. Bagaimana iblis merendahkan Adam, kan, merendahkan adab. Jangan kita ingat jadi orang sombong ni lantak dia lah. Dia tu memang nampak macam sombong pun, tapi yang penting dia hati dia baik kot, kan. Sombong ni perlu dielakkan, usahakan. Keangkuhan perlu dielakkan. Di antara sikap Bani Israel, kan, orang-orang Israel yang sampai hari ni mereka sukar untuk menerima kumpulan-kumpulan yang lain. Surah Isra ayat yang keempat, apa dia? Sifat mereka Bani Israel, mereka ni suka sombong, angkuh dengan melampau. Sombong, angkuh dengan melampau. So jangan ingat sifat sombong ni benda yang kecil. Kesan ni kita tengok sampai sekarang, berlaku peperangan-peperangan kerana keangkuhan, kesombongan mereka. Walaupun orang kata ini Zionis tu Bani Israel lain, tapi nak kata sifat yang diwarisi tersebut. Kita pun bukanlah kata Zionis tu saja jahat. Kita pun kalau mewarisi sifat sombong ni, maka samalah kita seperti Zionis tersebut, kan, ataupun orang-orang yang sombong dan angkuh. Sabda Nabi SAW, al-kibr batarul haqq.
wa ghazmun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Jangan sombong. Sombong tu macam mana? Sombong tu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis sombong tak? Sombong. Bila Tuhan kata sujudlah kepada Adam, bukanlah sujud bermaksud sujud. Sujud tu bermaksud rendahkan diri kepada Adam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata iblis? Anak dia kata, ana khairum minhu. Dia kata, aku lebih best lah daripada Adam. Kan, aku lebih best daripada Adam. Sungguhnya Adam itu dijadikan daripada tanah dan aku ini dijadikan daripada api. Sombongnya iblis. Akibat sombong, tidak dapat sujud kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selalu saya pernah sebut dulu. Kadang-kadang kita sakit, bukan, kita ni kurang dapat banyak sujud kepada Allah. Mungkinlah solat tu okey lah. Tapi kadang ketinggal qiyamul lail dan sebagainya. Bukan kadang-kadang kerana kita ni orang yang sakit lutut dan sebagainya. Tapi kerana mungkin hati kita tidak bersedia untuk merendahkan diri sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rasa hebat, ada rasa bongkak, sombong, angkuh dan sebagainya. Merendahkan orang-orang yang lain. Maka tanpa kita sedar, diri kita yang sentiasa suka mendongak ni sukar dah untuk sujud kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, penghinaan dan pelecehan itu terangkum. Kan buat benda jahat ini, menghina orang lain bukanlah bererti kata dalam perbuatan fizikal saja, kan? Tunjuk kat orang tu dan sebagainya, ataupun kata-kata lisan. Ayat ni kata lisan kan dalam ayat ke-11. Tapi penghinaan, pelecehan, hina tersebut juga aku silakan. Okey. Penghinaan juga boleh berlaku dalam bentuk isyarat. Isyarat bibir kan. Cebik orang lain kan, macam bagus je. Tangan kan, tangan kita tak best. Dekat Facebook, media sosial ada tak kita mengkondem orang lain? Ada kan isyarat tak ni? Media sosial kan, kita pun komen, kita pun terus letak boost, kita kata kan tak best, kita kata kat dia. Kata-kata yang difahami kan, mempeli-peli walaupun tidak secara langsung kan. Kita kata contoh, bukan kita nak membangkitkan kemarahan atau provoke, tapi benda-benda yang biasa berlaku. Kita peli memeli satu dengan lain. Selangor adalah nilai 3 berada dalam Selangor dah sekarang. Kan? So kita nak merujuk kepada apa sebenarnya kan? Benda telah ditentukan oleh mahkamah tu antara dia dengan mahkamah lah. Kalau mahkamah salah tu atas mahkamah punya pertimbangan. Kita tak payah nak sibuk-sibuk nak tambah lah kan. Negeri 9 dari negeri 8 sebab nilai dah keluar daripada negeri 9. So benda-benda yang boleh difahami pun dengan bentuk ejekan ataupun ancaman. Ancaman saya tak pandai nak cari contoh kan. Tak best. Itulah netizen punya forward kan. Macam-macam lah. Kita ni apabila boleh terbuka. Dulu nak harapkan lisan, kita boleh elak kan. Adalah seorang, kan saya cerita, pengalaman based on true story. Saya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Ta'ala dah ambil dia kan dulu. Mulut dia memang popek kan. Sampai kan saya cakap dulu, saya adik-beradik kalau boleh tak nak pergi rumah dia. Tetapi mak saya kata, jalan kita pergi juga. Itu kan saudara kita kan. Tapi dulu kita boleh elak dengan apa? Dengan tak pergi. Tak apa sangat ataupun kita pergi tempat lain. Tapi sekarang ni media sosial kan. Dia lagi rumah dia, dia ada dalam grup WhatsApp kita. Allah kan. Rasa macam so kena jagalah. Itu pun tak secara langsung tapi dalam WhatsApp kan. So pening juga kita. Keyboard Audio Malaysia. Ya. Israel koyak. Israel koyak tu saya okey lah. Sebab tu kita tengah perang. Okey. Israel koyak. Okey. Allah telah. Tapi dalam isu Israel saya tak serang sangat dalam bentuk cyber ni, keyboard ni. Sebab kita tak rajin dengan menghadap
Tak rajin menghadap. Tapi saya adalah satu dua post membuat doa kepada kita, adalah usaha sikit. Tapi lebihnya saya lebih suka kita membina kefahaman diri dan kefahaman keluarga. Tu saya punya komen lah. Orang lain nak marah maki hamun Israel Zionis tu atas dia lah. Tapi saya mungkin ada kesannya kan. Tapi saya pilih untuk nak sembang dengan anak-anak lagi. Saya cakap kat dia tak baik buat orang macam ni tu kan. Sebab kadang-kadang bila melampau sangat jadi maki hamun pun ada juga. Menjadi maki hamun. Padahal Islam tak ajar kita maki Hamas walaupun kita marah. Even Hamas pun berhenti genjatan senjata. Kerana Israel nak berlaku genjatan senjata kan. Dan Hamas tak tembak pun kumpulan-kumpulan kanak-kanak. Kalau ikut geram, baik geram. Tembak je kan. Balas dengan balas balik. Kita pun nak berperang cyber pun ada adab lah. Yang penting adab kita yang pertama untuk diri dan keluarga dulu. Lepas tu barulah kita nak buat apa. Okey, Cik Su apa? Selalu hadap perkara tu di kalangan ahli saudara mara. Ambil pendekatan kasih sayang kan. Kadang-kadang kita tak tahulah. Sorry orang Melaka kan. Orang Melaka kadang suka selalu digelak. Tapi tak adalah orang Melaka semua kan. Cuma orang Negeri Sembilan pun ada kan. Melaka pun sama. Saya pernah kawan bapak saya lah sekarang kawan baik bapak saya kan. Kan juga orang Melaka kan. Tak ada orang Melaka dalam grup ni, jangan risau. Semua Ya, kita sini. ada. Kan. Terasa. Ha? Saya bapak saya kan, bapak saya tengah sakit dulu. Lepas bapak saya survive daripada ICU dulu kan, dah 2 tahun tu saya bawa balik Melaka jumpa kawan baik dia daripada kecil. Oh, celaka kau mah, hidup lagi kau punya, kan dah mati dah kan. Tapi nak macam mana, kita gelak je lah. Dah itu dia punya style sekeliling je. Okay, so penghinaan jaga-jaga. Allah Ta'ala berkata dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal auha ilayya an tuwadda'u hatta la yafqara ahadun ala ahadin. Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku agar kamu merendah diri sehingga tiada bersikap bongkak seorang ke atas kamu dan tiada yang bersikap angkuh seorang ke atas kamu. So Nabi kata apa? Belajarlah merendah diri. Tawaduk, 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 merendah diri. Tidak bongkak dan angkuh, tapi bila kita diberi sesuatu ancaman, kita mesti tunjukkan kan kita punya keberanian. Sebab itu bila berlaku nak pergi tawaf kan, ketika nak haji, ketika Nabi SAW melakukan haji dan umrah ketika tahun ke-9 hijrah, Nabi kata kepada para sahabat apa? Buka itibak, bukakan lengan kamu sebelah kanan. Tak bawa senjata, tapi ketika itu orang-orang di Mekah mengutuk-ngutuk mengata orang Islam yang datang daripada Madinah. Alah, dua orang ni kan mesti dah letih, penat, tengok muka dia orang ni kan. Dulu banyak harta. Ni Osman ni dulu jutawan ni, sekarang kat Madinah tak ada harta ke tidak ada Osman ni kan. Tapi macam mana Nabi SAW suruh kan tunjuk kekuatan orang Islam. Pakai ihram, dibuka lengan sebelah kanan untuk menunjukkan kesediaan umat Islam untuk, kalau kata dia ancam, dia akan melawan. Dia akan pergi membalas kembali ancaman tersebut. So, habis ayat yang ke-11 betul. Dan ayat ni tentang apa? Tentang adab, tapi kita lihat secara zahir. Nanti insya-Allah ayat yang ke-12 kita akan lihat adab yang ada dalam bentuk secara internal pula kan. Ini surah apa ni? Surah Isra. Yang untuk dalaman, menjaga sangkaan-sangkaan. Dulu kita pernah cerita ada zon, ada waham, ada syak kan. Nanti kita akan cerita kembali dalam kita punya Kita punya perbahasan ayat yang ke-12. Zon, sangka-sangka pun tak boleh, sikit pun tak boleh. Apatah lagi kita meletakkan waham. Waham ni memang tak ada bukti je, tapi hati dah kata memang dia kan. Dengan tak ada bukti je. So tak boleh. Okay. So kita buka kepada soalan-soalan jika ada. Okay. So soalan minggu lepas agak dah banyak.
30 minit lebih. Soalan-soalan tentang ayat ke-11 ni. Um, Daripada soalan yang lepas, ingat lagi kan? Apa yang berlaku sebenarnya, kita kena utamakan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah di antara kita memilih pergi ziarah, mendapat pahala dengan kita nak duduk rumah, nak jaga hati kita, maka utamakan dapat pahala, kan? Lagilah kita rasa nanti kemudian dia akan ejek kita, Ustaz. Kita bersabar, kita dapat pahala, kan? Kita bersabar, kita dapat pahala. So, bila kita sentiasa fikir takwa kita, kan, di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, so okeylah kot. Tapi Ustaz, macam mana Ustaz? Apa Ustaz? Sebab hati geram kan tetap geram, kan? Melatih apa? Melatih meletakkan jiwa dengan Allah ni, dia perlu latihan, kan? Dia perlu latihan. Setiap malam bangun, kan? Untuk Allah. Tak ada orang buat bangun malam, kebanyakannya ada sebab-sebab tertentu. Kebanyakan dia bangun malam nak solat sebab tak adalah, ni memang saja-saja, kan, nak berlatih untuk buat sesuatu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So ada latihan-latihan begitu, akan kita biasa bawa dalam kita. Orang buat apa kat kita, kita kata dah tak apa, yang penting aku buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi rumah orang, kita nak tergerak hati, aku nak pergi ke tidak, di antara nak jaga hati aku ataupun aku nak pergi ziarah. Kalau kita dah biasa latihan kita, kan, setiap malam, maka ataupun dah biasa ada benda memang kita buat sesuatu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, so kita akan fikir apa, apalah, kan, yang penting tak adalah, kan. Saya nak kata macam mana lah, orang yang dah biasa, kan, setiap malam dia bangun semuanya untuk Allah, sedekah buat tu ni, apalah sangat dunia ni, kan, yang kita rasa sakit hati lah, apalah. Even katalah sahabat-sahabat dulu mereka nak diperangi pun, mereka serang setakat harta. Ya Allah, aku, riwa raga aku pun kau nak ambil, kau ambil lah, berperang di jalan Allah. Kita sikit punya hal nak pergi ziarah, nak pergi buat kerja, tapi takut dikecam pun, kita nak stop. So, apa kita punya kekuatan nak diserahkan pada Allah? Okey. So, itulah kot setakat untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya ingat kalau ada pun, boleh kita bersambung lagi. Cik Su apa? Cik Su kau orang Melaka. Tak ada orang Melaka. Syazal kau orang Melaka. Syazal orang Selangor. Dr. Zalina orang Putrajaya. Kan, tak ada orang Melaka. Tak adalah, bukan orang Melaka. Semua lah kot. Kadang-kadang ada negeri yang cakapnya halus, tapi dia punya kiasannya boleh tahan. Ya, cara cakap je berbeza. Ya kan, nada intonasi je. Sebenarnya ini masalah manusia, bukan negeri. Masalah manusia. Sebenarnya cakap lembut pun boleh tahan juga, tapi rupanya menusuk hati, kan, ke dalam. So sama je menyakitkan orang lain. Bak kata sesetengah orang apa, baiklah aku kawan dengan dia, kan, mulut macam sorry, kan, orang kata mulut macam puaka pun, tapi terus terang, daripada duk menyimpan-nyimpan, sindir menyindir, cakap halus, kan, tinggalkan. Okay. Dalam kehidupan seharian pun memang banyak, terutamanya kan kita bekerja, ada golongan yang usia, ada senior, ada junior pun berlaku. Betul. Saya betul, kan, bekerja, kita berhadapan dengan mereka bukan baru. Untuk orang yang tak apalah, kita menerima saja, kan. Dr. Rita mana ada berusia. Dr. Rita senior dia trend bila jumpa dengan pelajar yang zaman alpha ni. Kita dah lepas pada apa, milenium semua, sekarang ni dah gamak. Sekarang saya ingat alhamdulillah banyak tazkirah, kan, nasihat-nasihat. Tapi saya suka saya terbantu pasal saya tak ingatlah ada detail pasal orang ni dia bersabar. Rasulullah kot, bila dia bersabar, malaikat mendoakan untuk dia. Ya, betul. Lepas tu macam mana tak saya tak ingat, tapi macam apa benda dia doa, yang dia doa apa dimakbulkan. Lepas tu kan saya cuba tahu Ustaz, saya bersabar. Apa yang saya doa tu dimakbulkan,
yang saya nak benda tu jadi. Sebab saya diam aja, tengok apa jadi, bersabar. Betul Ustaz? Ya. Kalau Ustaz boleh ulaskan lebih, saya pun tak ingat the detail of. Dia banyak faktor kan, banyak faktor. Satunya bagi orang yang kan ada hadis, dia punya atas kalinya adalah orang yang dianiaya, dihina ataupun dikata sesuatu yang tak sepatutnya sebenarnya kalangan orang-orang yang zalim, orang-orang yang dizalimi. So Nabi sebut kan, takutlah akan doa orang yang dizalimi. Dia tiada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So faktornya adalah yang besar sekali tu. Orang yang berada dalam keadaan demikian sebenarnya dia dalam keadaan dizalimi. So pada masa tersebut doa dia tiada hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah pula bila dia bersabar. Bila orang yang bersabar ni, malaikat bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kan, malaikat bersama dengan orang-orang yang bersabar. So tambah pula dengan doa, dengan aminnya para malaikat yang mendoakan kebaikan dia. Dan itulah faktor sabar. Tapi yang pertama, faktor paling atas adalah bahayanya doa orang yang dizalimi tadi. So kalau kita sedang dizalimi, sebenarnya bab kata setengah orang, itu mungkin satu rezeki yang indirectly datang kepada kita. Kata-kata kita, mustajab, doa dan sebagainya kan, dalam bentuk seharian kita. Mungkin bukan doa kepada si dia, tapi apa kehidupan kita, Tuhan tak kata pun doa kembali. Doa dia yang ketika dia bersabar, ketika dia zalimi itu adalah doa yang sangat mustajab. Yang ketiga adalah apabila seseorang tersebut dia dizalimi, kemudian dia bersabar, kemudian berdoa dalam keadaan dia berdiam diri, doakan kebaikan. Maka doa tersebut akan datang kepada dia dalam keadaan yang lebih hebat, lebih baik lagi daripada doa dia kepada si fulan tersebut. So, kan, sebenarnya mungkin di antara faktor Dr. Rosita tadi kerana yang utamanya kerana berada dalam lingkungan dizalimi. Kan? Wattaqu da'watal mazlum. Kata Allah, kata Nabi, takutlah akan doa-doa orang yang dizalimi. So, siapa yang rasa zalimi kat sini, tolong doakan saya lah. Kan? Murah rezeki. Jangan cari pasal pula nak dizalimi pula. Kan? Cuma itulah dia. Kan? Kalau berada dalam ujian-ujian, ketika sedang bersabar ni, doa-doakanlah saya. Doa selesai study cepat kan. Doa rezeki yang baik, anak-anak yang sihat dan sebagainya. Doalah kita selamat daripada wabak ni. Semakin macam-macam. Akhir ni. Okay. So orang zalim kat kita, cool. Relax je kan. Manusia biasa akan sedih kan. Tapi manusia yang luar biasa, dia lepas sedih, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang biasa dan luar biasa. Sedih, tapi lepas tu dekatlah dengan Allah Ta'ala. Berdoa banyak-banyak. So, akhirnya insyaAllah lah. Ada sebenarnya, kita punya apa? Kita tak tahu kan. Kita tak tahu apa value yang kita lalui pada hari ini. Until it becomes a memories kan. Dia jadi memori, nanti kita tahu, oh rupanya besar hikmah kita. Apa yang pernah kita lalui satu masa dahulu. Okey, setakat tu sahaja pada tengah hari ke petang ni. Dan insyaAllah kita bersambung lagi di Pandangan Umur untuk ayat yang ke-12. Sikit-sikit kita belajar ni atas niat kita untuk mendekatkan diri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira setakat tu saja. Yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu datang daripada diri saya sendiri. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafid wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami ridha-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab neraka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan ampun oleh nikmat, bukan jalan orang yang diberkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu.
Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi ij'alna muqimas salah min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami ini di kalangan orang-orang yang mendirikan solat serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama.